Mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera semua. Dan salam Ramadan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala kerana limpah kurnia ni kita dapat masih lagi diberikan nyawa sehingga ke hari ini, dan juga masih lagi dikurniakan kesempatan untuk berada pada Ramadan untuk yang kali ke 1444 pada 1444 Hijrah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada hari ini seperti mana yang diberikan tajuk, saya akan kongsikan sedikit tentang mutiara-mutiara Al-Quran, pesan-pesan daripada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Untuk makluman bersama tuan-tuan, hadirin hadirat sekalian, Imam Ghazali rahimahullah ini merupakan seorang ilmuwan Islam yang meninggal pada tahun 550 Hijrah bersamaan dengan 1111 Masihi. Beliau merupakan seorang tokoh ilmuwan yang sangat hebat, yang menguasai pelbagai bidang dan diberikan dan orang kata bergelar sebagai Hujjatul Islam. Dan mengapa gelarannya begitu? Sebab salah satunya dikatakan kerana sumbangan beliau dalam memelihara pemikiran umat Islam daripada terkeliru dengan kerancuan falsafah yang bertentangan dengan pandangan alam Islam, seperti mana yang dikarang oleh beliau dalam Tahafud Al-Falasifah. Baik, untuk makluman bersama, seperti mana kita di bulan Ramadan, sudah semestinya salah satu perkara sinonim dengan kita adalah amalan membaca Al-Quran. Dan kita sedia maklum kalau di bulan Ramadan, salah satu aktiviti yang lazim akan diadakan, baik dalam institusi keluarga ataupun kampung ataupun di masjid-masjid dan surau-surau, adalah amalan tadarus Al-Quran. Dan ia merupakan amalan yang sangat baik. Di samping itu, kita juga belakangan ini dapat lihat, di samping amalan tadarus Al-Quran, pihak-pihak tertentu juga ada menganjurkan aktiviti-aktiviti seperti tadabbur Al-Quran. Jadi seolah-olah dia macam ada dua pihak lah. Satu pihak yang mana nak menggunakan masa Ramadan ini untuk membaca Al-Quran 30 juzuk daripada awal sampai akhir, dan ada setengah orang yang mungkin mengambil sikap menggunakan bulan Ramadan ini sebagai satu tempat yang mana untuk memahami lebih Al-Quran, memahami dengan lebih mendalam lagi Al-Quran dengan jalan tadabbur. Mana-mana pun itu semuanya kedua-dua amalan yang mulia, dan ikutlah kepada kesesuaian dan juga cita rasa masing-masing. Walau bagaimanapun tuan-tuan puan-puan yang saya rahmati sekalian, dalam rakaman yang singkat ini saya ingin kongsikan sedikitlah tentang orang kata kupasan oleh Imam Ghazali rahimahullah tentang Al-Quran. Kerana apa? Kerana lazimnya bila sebut Imam Ghazali ni di rantau alam Melayu ni, beliau ini sinonim dengan kita, sinonim dengan beliau tentang orang kata perbahasan tasawuf olehnya. Dan salah satu kitabnya yang sangat terkenal, Ihya Ulumuddin. Di samping itu selalunya orang akan dia ini juga sangat dikenali dengan ilmu kalam, seperti mana kitabnya yang terkenal juga, Iqtisad fi I'tiqad. Walau bagaimanapun tuan-tuan puan-puan sekalian, Imam Ghazali juga seperti mana saya katakan tadi, beliau ini polimat. Dia menguasai pelbagai bidang, dan salah satu bidang yang tidak terkecuali adalah Al-Quran. Dan untuk makluman bersamalah, perbahasan Imam Ghazali tentang Al-Quran ini sekurang-kurangnya terdapat dalam 3 kitab. Yang pertama adalah salah satu kitab dalam Ihya Ulumuddin, kitab yang ke-8. Untuk makluman lah, Ihya Ulumuddin ni dia ada macam umpamanya macam ensiklopedia lah, yang mana di dalamnya terkandung 40 kitab. Dan kitab yang ke-8 iaitu kitab Adab Tilawatul Quran. Dan kitab yang ke-8 itu Imam Ghazali membahaskan tentang sangat menarik. Pertama tentang intipati Al-Quran secara ringkas. Keduanya beliau juga membahaskan tentang adab-adab zohir apabila kita interaksi dengan Al-Quran, dan yang kedua ada adab batin ketika mana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, ini pun sangat menarik, Imam Ghazali juga membahaskan dalam
kitab iaitu Adab Tilawatul Quran. Beliau membahaskan tentang tafsir Al-Quran. Itu kitab yang pertama. Dan kitab yang kedua adalah Arba'in fi Usuluddin. Dalam Arba'in fi Usuluddin juga pada, saya tak ingat bab yang keberapa, tetapi ada satu bab tu juga yang mana Imam Ghazali membahaskan tentang Al-Quran, yang diberi tajuk Fi Qira'atil Quran. Dan pada saya fikir ianya suatu perbahasan yang wajar untuk kita renungkan dan lihat. Tapi apa yang fokus saya yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah tentang sebuah kitabnya yang bertajuk Jawahirul Quran. Dan selalunya dalam bahasa Inggeris orang terjemahkan sebagai The Jewels of the Quran, dan dalam bahasa Melayu lazimnya diterjemahkan sebagai Mutiara-Mutiara Al-Quran. Hadirin-hadirat sekalian, pada saya perbahasan Al-Quran oleh Imam Ghazali ini sangat penting untuk kita ambil perhatian, di samping ulama-ulama yang lain seperti Imam Nawawi dan sebagainya. Kerana Imam Ghazali ni, kalau kita sedia maklum, beliau ni berkepakaran dalam tiga arena sekurang-kurangnya. Arena yang pertama iaitu arena Ahlul Kalam, yang kedua arena falsafah, yang ketiga arena tasawuf. Dan kalau siapa yang menekuni karya-karya beliau, kita dapat lihat ada setengah karyanya itu yang skopnya itu macam lebih kepada kalam, ada setengah tu yang macam purely falsafah, philosophical, dan ada setengah tu betul-betul pure tasawuf. Tetapi tak dinafikan juga, kita dapat lihat beliau macam sintesis, dia macam blend ketiga-tiga pendekatan ini untuk membahaskan sesuatu perkara. Okey, jadi dalam Jawahirul Quran ni, apa yang beliau bahaskan, di awal-awal perbahasan ini Imam Ghazali menyatakan bahawa Al-Quran ini seperti Bahrul Muhit. Orang kata umpama lautan yang sangat luas. Jadi bila bicara soal lautan ni tuan-tuan, lautan ni satu anugerah Tuhan lah, anugerah Tuhan. Walau bagaimanapun, silap cara ataupun silap hari, kalau tak kena caranya, kita ada kebarangkalian kita boleh, orang kata, mati lemas dalam lautan. Itu satu. Ataupun kedua, kita boleh tersesat dalam pengembaraan lautan kita. Kerana apa tuan-tuan? Okey, perumpamaannya begini. Al-Quran itu umpama lautan yang luas. Maka usaha untuk memahami Al-Quran itu umpama suatu bentuk pelayaran, suatu bentuk pengembaraan di lautan tersebut. Jadi lautannya sangat luas. Oleh yang demikian, kalau kita tidak siap sedia untuk mengembara, ada dua kebarangkalian. Yang pertama adalah kita mungkin akan mati lemas. Kapal kita tu mungkin akan karam dan kita pun mati lemas. Yang kedua, kita akan mengembara di lautan, tetapi mengembara dalam keadaan yang tidak jelas. Orang kata yang tidak ada hala tuju. Dan kita kena ingat, kalau kita tengok filem Pirates of the Caribbean misalnya, sebagai seorang pelayar laut ataupun lanun lah, salah satu perkara yang sangat penting yang diperlukan oleh seorang pelayar tu adalah tak dapat tidak semestinya kompas. Dan yang kedua adalah untuk memastikan pengembaraan pelayaran itu lebih mudah adalah perlu kepada peta. Dan apa yang istimewanya tentang kitab Jawahirul Quran dari Imam Ghazali adalah, dalam karya ini beliau, Imam Ghazali rahimahullah, orang kata dalam karya ini beliau memetakan Al-Quran itu. Kalau siapa yang menekuni Jawahirul Quran ni, insya-Allah dengan izin Allah, kalian akan nampak orang kata karya ni umpama macam satu bentuk mapping pemetaan untuk kita, orang kata, berinteraksi dengan Al-Quran. Kerana apa tuan-tuan? Sebab kita kena fahamlah kan, Al-Quran ada 30 juzuk dan 114 surah dan ada beribu-ribu ayat Al-Quran. Dan kita kena ingat, kita ni, kewujudan kita ni, orang kata kita ni hidup dalam satu bentuk sistem, satu ekosistem yang mana kita ada, orang kata, setiap kewujudan itu mempunyai hubungan satu sama lain dan mempunyai kedudukan masing-masing, a proper place. Dan di situ juga menunjukkan ada kepentingan masing-masing, ada, orang kata, aulawiyat masing-masing, berdasarkan kedudukan masing-masing. Begitulah halnya dengan Al-Quran, yang mana setiap, orang kata, ada ayat Al-Quran itu kedudukannya di sini, ada ayat Al-Quran itu kedudukannya di sana.
Dan ada ayat Quran itu keutamaan dia begitu dan begini dan sebagainya. Dan untuk orang kata membuat pengklasifikasian ayat-ayat Quran ini, pemetaan ayat Quran ini, pemetaan Al-Quran itu sendiri bukanlah satu benda yang mudah dan perlu kepada orang kata perlu kepada ilmu lah, kekuatan ilmu yang dalam, dan perlu kepada ilmu alat yang pelbagai. Dan Imam Ghazali rahimahullah adalah seorang yang berjaya lah, orang kata memetakan Al-Quran, tanpa dinafikan setengah ulama yang lain. Dan perbahasan dia tidaklah seperti mana dalam ulum Quran. Kalau ulum Quran ni kita dapat lihat ada Makkiyah, Madaniyah, Muhkamah, Mutasyabihat dan sebagainya. Tapi dalam ni perbahasannya sedikit berbeza. Okey, jadi bila sebut tentang Al-Quran, Imam Ghazali di awalnya perbahasan kitab ini, untuk makluman lah tentang struktur buku ni, saya tidak boleh berkongsi panjang sebab masih terhad, tapi saya akan berkongsi sedikit lah tentang latar buku ini. Dan diharapkanlah hadirin-hadirat boleh cari dan baca. Dan untuk makluman lah, jangan risau, memang kitab ni asalnya bahasa Arab, tetapi telah diterjemahkan kepada ada bahasa Melayunya dan juga ada bahasa Inggerisnya. Jangan risau. Kalau bahasa Inggeris ni itu pada saya terjemahan yang salah satu terjemahan yang ada, The Jewels of Quran oleh Muhammad Abdul Qasim. Dan kalau yang bahasa Melayunya tajuknya itu Mutiara-Mutiara Al-Quran. Jangan tertukar pula dengan adab-adab tilawah Al-Quran. Adab-adab tilawah Al-Quran itu karya Imam Ghazali juga, tetapi yang dimaksudkan di sini Jawahirul Quran, Mutiara-Mutiara Al-Quran. Jadi apabila bicara tentang Al-Quran, Imam Ghazali menyatakan di dalam Al-Quran terdapat 6 maqasid ataupun 6 orang kata tujuan. Dan ini pun satu benda sangat menarik. Sebab apa? Sebab kita sedia maklum, baru-baru ini orang kata menjadi muncul suatu fenomena yang mana orang membahaskan tentang maqasidul Quran, maqasid Al-Quran. Dan itu satu usaha yang baik dan perlu digiatkan lagi wacananya itu. Tetapi kita pun harus sedar bahawa ulama kita terdahulu pun telah sekian lama membahaskan perkara yang sama tentang maqasidul Quran. Dan Imam Ghazali menyatakan sekurang-kurangnya ada di dalam karya itu beliau menyatakan ada 3 maqasid di dalam Al-Quran. Dan daripada 6 maqasid itu terpancarnya orang kata 10 cabang yang lain, 10 perkara yang lain yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan setiap maqasid ni sangat penting. Tetapi saya fikir memadailah untuk dinyatakan tentang maqasid yang pertama, yang mana tujuan Al-Quran yang pertama ni adalah untuk memperkenalkan kepada kita tentang siapa yang perlu kita sembah. Maksudnya apa? Maksudnya maqasid Al-Quran yang pertama adalah untuk menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah perkara yang paling penting lah, sebagai kita sebagai hamba. Kerana apa? Kerana kita ni hamba ma'bud, kita ni hamba abid, tetapi persoalannya kepada siapakah yang kita ni hamba kepada siapa? Dan perkara ini tidak dijelaskan. Perkara ini tak boleh dipikir melalui akal. Dengan akal kita boleh berfikir akan wujudnya pencipta, tetapi siapakah pencipta itu? Nama-namanya apa? Sifat-sifatnya apa? Af'alnya itu apa? Ciri-cirinya itu apa? Atribut dan sebagainya. Ada benda ini tidak perlu kepada si empunya dirinya itu memperkenalkan dirinya. Dan dalam Al-Quran, ni yang juga sangat menarik tentang Al-Quran, yang mana ianya merupakan salah satu kitab, saya fikir satu-satunya kitab suci yang mana Tuhannya itu Allah lah memperkenalkan dirinya sendiri di dalam Al-Quran. Contoh yang paling jelas dalam suratul Fatihah dan juga surah Al-Ikhlas. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ayat pertama. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Maha Esa. Bayangkan bagaimana Allah SWT memperkenalkan dirinya itu sendiri dalam Al-Quran. Dan itu maqasid yang pertama. Dan adalah pula maqasid yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Dan lepas Imam Ghazali mensyarahkan keenam maqasid Al-Quran itu,
beliau menghuraikan pula tentang 10 cabang yang terpancar daripada 6 maqasid itu. Dan di penghujungnya itu, di penghujung Jawahir Quran itu, Imam Ghazali membuat macam orang kata, dia membuat penyenaraian, dia macam klasifaikan siap-siap ayat Quran kepada dua kelompok, dua skop. Yang pertamanya itu beliau sebutkan sebagai jawahir. Kelompok yang kedua pula adalah ad-durar. Dan kalau nak diterjemahkan, kalau terjemahan yang saya pernah tengok, jawahir itu diterjemahkan sebagai permata dan ad-durar itu diterjemahkan sebagai mutiara. Dan apa perbezaan untuk orang kata jawahir dengan durar ni? Okey, perbezaannya adalah dia umpama macam ni, ayat Quran kan. Lepas Imam Ghazali dia klasifaikan. Okey, kelompok yang ni, ini ayat Quran yang jawahir, ini ayat Quran yang durar. Yang permata dan mutiara. Jadi apa beza dua ni? Okey, untuk jawahir ni, yang klasifikasi pertama ni, ayat-ayat Quran yang kelompok pertama ni membahaskan adalah ayat Al-Quran tentang zat Tuhan, sifat Tuhan dan juga af'al Tuhan, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu taala. Dan kalau dilihat ayat-ayat Quran yang dikumpulkan di kelompok ini, dia macam lebih kepada kognitif aspek, maksudnya yang melibatkan pemikiran. Tetapi untuk kelompok yang kedua ni adalah ayat Quran yang mana menyatakan tentang orang kata tata cara untuk orang kata berada di atas jalan yang benar. Dan sudut praktisnya itu banyak orang kata pada kelompok yang ini. Dan ini yang menarik tentang Imam Ghazali, sebab dia macam bila dia karang satu kitab tu, dia cukup rasa tau. Orang kata macam di samping dia cerita tentang, di samping dia klasifikasi sudut yang orang kata akliyah, yang banyak menggunakan pemikiran, beliau juga menyatakan, orang kata okey, ini pegangan kita, tapi nak amal itu bagaimana. Jadi beliau mengkelompokkan ayat Quran yang orang kata sisi praktisnya itu dalam kelompok ad-durar. Jadi itulah sedikit tentang perkongsian ringkas saya tentang orang kata karya Imam Ghazali ini, iaitu Jawahir Quran. Dan kenapa saya kongsikan perkara ini? Kerana pertamanya, kita sedia maklumlah, di bulan Ramadan ini, masyarakat kita, umat Islam secara umum memang akan sinonim dengan Al-Quran. Dan ulama-ulama terdahulu pun kalau kita lihat, mereka itu kalau time bulan Ramadan ni baca Quran tu lain macam sikit. Diriwayatkan Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam Al-Quran 2 kali sehari sekurang-kurangnya. Jadi oleh yang demikian, di bulan Ramadan ni orang kata kita kena ambil peluang itu untuk orang kata menghubungkan balik di jiwa kita dengan Al-Quran. Tetapi bila kata menghubungkan itu bukan berarti semata-mata membaca, tetapi juga menghubungkan berarti kata memahami Al-Quran itu. Dan dalam usaha nak memahami, yang mana memahami Al-Quran itu umpama suatu bentuk pelayaran, macam saya katakan tadilah, perlu kepada persediaan. Dan persediaan itu adalah tak lain tak bukan peta lah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ayat Quran ada banyak. Jadi kita pun kena, orang kata dengan kemampuan kita yang biasa-biasa dan juga orang kata masa yang terhad, kita pun kena selektif untuk memilih ayat Al-Quran mana yang wajar kita tadabbur. Jadi saya fikir karya ini sangat penting lah untuk kita tekuni. Dan Imam Ghazali bukan orang yang asing, dia tokoh yang terkenal. Jadi sekian saja daripada saya. Yang silap dan kurang itu daripada diri saya sendiri, dan saya minta maaf seandainya ada tersilap dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab, wa sadaqallahu rasuluh, walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.